orang. Kemudian 3 orang ni sama. Di sini dia panggil ijma' ulama. Faham tak? Okey. Apabila keluar satu ijma' ulama, di sinilah antara dalil yang kita pakai. Raja dengar ustaz kata. Berkata Imam Syafi'i. Raja dengar? Berkata Imam Malik. Berkata Imam Abu Hanifah. Itu adalah antara dalil yang kita boleh pakai di dalam amal ibadah kita. Tak semestinya kena sampai Al-Quran semua. Tak semestinya kena sampai dalil apa panggil hadis semua. Bila sebut ini adalah ijma' ulama, sepakat ulama. Antara dalil lagi qiyas. Contohnya dalam bab dadah. Dalam bab dadah. Zaman Rasulullah ada dadah tak? Diistimbak dengan arak. Kenapa? Dadah membawa kerosakan, membawa mudarat. Tu apabila ada di zaman Rasulullah, apa yang pernah berlaku membawa mudarat. Okey, minum arak ni menjadi mabuk. Orang ambil dadah menjadi rosak, mabuk juga akal dia, pemikiran dia. Lalu itulah dalil yang dipakai pada kita. Apa benda? Qiyas. Dalam mazhab lain ada lagi, iaitu qaulus sahabah. Kata-kata yang disebut oleh para sahabat Nabi boleh dijadikan dalil. Tapi lepas ni jangan kita duk minta. Dah mana dalil? Duk minta sama dalil tak? Kita duk minta dalil sebenarnya nampak kita tak cerdik. Kita duk rasa masjid kita ni dari dulu ustaz mengajar kita minta dalil belaka. Hak ustaz mengajar. Kita kata ustaz apa mari semua kita nak dalil. Dalil Quran dan hadis kita nak. Orang ni orang tak mengaji. Dia tak mengaji sebab apa? Bila tanya tentang dalil bab hukum ni, dia akan pergi kepada fiqh luas. Kita sebut hak kita pegang tadi, hak umum, Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Kemudian dalam fiqh sahaja dia ada usulul fiqh, qawaidul fiqh, maqasidus syariah, dan macam-macam lagi yang ada di dalam fiqh yang untuk mengeluarkan hukum. Lepas ni dah tak ada lah istilah tanya mana dalilnya, mana dalilnya. Kalau dia sebut kata Imam Syafi'i, itulah dalil dia. Sebab Imam Syafi'i layak untuk istinbat hukum dan dia menjadi apa? Jadi kepada dia nak sebut apa? Pembawa mazhab. Pelopori mazhab. Pembaru mazhab. Dia adalah mujtahid. Kemudian balik kepada cerita kita pada malam ni. Bab yang kelima dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, ulama wa'i kepada kita masalah apa? Masalah liwat yang berlaku zaman kita hari ni berlaku. Dalam Al-Quran sebut zaman mana? Zaman kaum Nabi Lut. Zaman kita ni lesbian pun ada. Zaman Nabi Lut liwat saja. Zaman kita dengan lesbian lagi, perempuan sama perempuan. Ada yang zina tu tak pakai khabar lah. Yang duduk satu hotel, satu bilik, satu katil, satu selimut di antara lelaki dan perempuan, isteri orang, suami orang. Zaman kita ni banyaknya berlaku kemungkaran. Sampaikan dicapu-capu LGBT, hak terbaru Q. Ada persatuan pula, ada NGO pula. Jadi dalam bab yang kelima ni nak bagi tahu kepada kita cerita saja tentang liwat, dan cerita ini ada dalam Al-Quran. Dalil dia ada dalam Al-Quran, pengharaman dan cerita Allah Subhanahu wa taala membinasakan kaum ini kerana melakukan perbuatan demikian. Bab ini memperkatakan tentang balasan bagi orang yang melakukan perbuatan liwat. Firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi, mengapakah kamu mendatangi kaum lelaki daripada sekalian isi alam? Banyak besar alam ini, sebab apa mugi kepada kaum lelaki saja? Ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala
turunkan ayat ini khusus kepada kaum lelaki. Kaum lelaki. Apa gua atas dunia ni, sebesar-besar alam ini, kamu pergi kepada kaum lelaki sahaja. Allah tanya dalam Al-Quran. Tak? Kemudian Nabi SAW bersabda, artinya, barang siapa mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut, yakni liwat, maka hendaklah engkau bunuh pelakunya dan pasangannya. Ni Nabi sebut di dalam hadis yang kita baca pada malam ini. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, berkenaan hukum terhadap orang yang melakukan liwat, hukuman hudud bagi pelaku liwat itu hendaklah dilontarkan dengan batu pada tempat yang tinggi sehingga mati. Tuan-tuan, waktu saya belajar di satu tempat dulu tentang hukum, bila ambil bab syariah ini, automatiklah kita belajar hukum. Kita, kalau anak-anak tuan-tuan ambil bahagian hadis ataupun usuluddin, dia pergi kepada Al-Quran ataupun hadis, membicarakan tentang asbabul wuru, asbabun nuzul. Kalau saya terus membincangkan tentang dalil, dia buat mari satu dalil, kemudian kita kena bincang mengapa Imam Hanafi sebut macam ni, mengapa Imam Syafi'i berpendapat ayat ni gini. Tak? Apabila kita belajar tentang hukum, kemudian marilah datang hukum yang ditetapkan oleh Islam, iaitu hudud. Tilka hududullah. Allah ni ada had-had dia. Had-had dia apa? Iaitu yang disebut dalam bahasa kita hudud. Hudud ini bukan orang buat. Bukan Nabi buat. Bukan malaikat buat. Hudud ini adalah ketetapan yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim. Ketetapan. Apa benda ketetapan? Kalau kita kata rumah saya ni tak boleh masuk dengan selipar, maka kalau orang mari masuk dengan selipar, kita berhak menghalau, ataupun kita ambil rotang, kita rotang kaki dia. Betul tak? Anak kita orang kecil pun, kalau kita nak ajar, dia ni tak pandai, 2 tahun 3 tahun, masuk dengan selipar pada dalam rumah dengan tahi-tahi ayam. Tak? Mula-mula kita nasihat lagi 5-6 kali rotang. Betul tak? Sebab apa? Sebab ada had, ada hudud di dalam rumah kita. Tetapi apa yang ditetapkan dalam Al-Quran disebut dengan hudud ataupun had. Dalam Al-Quran juga disebut apabila seseorang tu mengkhianati seseorang, dia akan dikenakan hukum qisas, iaitu memberi adil kepada orang tersebut. Kita jenis wahai kekoh, kita kekoh linga orang, nak gurau putus linga. Tak? Putus linga saya. Putus linga. Maka qisas boleh kekoh balik linga, biar putus. Ni keadilan yang Allah tetap. Dan satu lagi hukum yang Allah bagi kepada pemerintah, iaitu ta'zir. Ta'zir ni macam mana traffic light lah, sebut rekah, ataupun orang nikah di siang. Tak? Nak nikah di Malaysia takut kantoi. Nikah di siang, tahu bila boleh anak pergi pita. Mana CJ kahwin ni? Tak? Mana ni pendaftaran dia, surat kahwin mak ayah mana? Hak mak ni, hak itu mak lain beranak bulan 1. Tak? Bulan 2 beranak pula orang. Ayah muka tulis mari. Messi kata muka ayah hak itu hari dah baru lagi. Hak ni mana pula? Hak ni hak belah siang. Tak? Maka Jabat Agama tetapkan kena pergi daftar balik di Jabat Agama, kemudian kena bayar. Tak?
Itu takzir, undang-undang yang diberi autoriti kepada pemerintah. Boleh faham setakat tu? Saya rasa biasa-biasa je kan. Kalau ikut somong boleh ikut lah. Kalau ikut tidur atau kejut tidur tak faham benda dah. Tak? Kalau tidur biasa lah. Saya kuliah saya boleh tidur lah. Tak? Kemudian kita sambung lagi. Apa yang kita sebut ni, iaitu hukum hudud bagi pelaku liwat itu hendaklah dilontarkan dengan batu pada tempat yang tinggi sehingga mati. Kalau tak silap saya lah, dalam kitab Fiqh Manhaj yang Imam Syafi'i tulis tu, tak? Dalam mazhab Syafi'i tak? Di hujung di belakang-belakang, bab belakang, saya 8 ke jilid 8 ke berapa, dia ada bab apa orang panggil, bab pemerintah, kemudian bab undang-undang. Tapi kita ngaji bab tu semua bab 1. Taharah, lepas tu semayang, lepas tu puasa, ada zakat, lepas tu start pun hilang, jemaah pun hilang, kitab pun hilang. Dah bab 8. Dah kitab tebal ni seserita. Betul tak? Kitab Fiqh Manhaj tebal ni kan, hak bahasa rumiuk kita tu, tebal ni. Satu jilid dia ada, bab pertama, bab kedua, bab ketiga, sambungan bab. Kemudian kita ni tinggal semua lah, dah mengaji dah umur 80 dah, umur 70, umur 60 dah. Dah start kitab mana? Start kitab Fiqh Manhaj bab 1 semua. Tak pernah mengaji bab 3, bab 5, bab 7, bab 8, tak pernah mengaji. Tak pernah. Mari masuk orang baru pula, hak tua jadi tu, hak berumur jadi tua dah, mati dah, mari orang muda pula. Start bab 1 pula, taharah pula. Tak? Sebab tu kita tidak ada pendedahan tentang hudud. Patutnya cari ustaz seorang, suruh ustaz mengajar bab 8. Mengajar bab 8, bab pemerintah, bab hudud, bab takzir, bab qisas. Baru sedap kena ngaji hak lain tak? Hak fardu ain tu ngaji juga. Tak? Kemudian disebut sini hukuman hudud bagi pelaku liwat itu hendaklah dilontar dengan batu pada tempat yang tinggi sehingga mati. Masa saya belajar dululah, saya duk ingat tak? Tuan-tuan tahu tak? Nak letak mana orang hak buat liwat ni? Kalau Terengganu ni laksana hukum hudud macam mana? Kesultanan, zaman kesultanan dulu. Tak? Macam mana? Dekat Batu Nang ada robok, dekat ladang ada robok. Ikat tengah tu. Ikat tengah tu, bawa batu, lepo. Cara mana? Cara untuk melaksanakan hudud dalam bab orang melakukan liwat ni. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diurai, diperjelaskan oleh Ibnu Abbas, yang didoakan oleh Rasulullah secara direct. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, panjang doa ni sikit. Ibnu Abbas ni didoa oleh Rasulullah supaya Allah beri kehebatan, kecekalan minda dia menjadi orang yang alim, menjadi tafsir. Sebab tu bila kita dengar ustaz-ustaz mengajar banyak sebut Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas dalam hadis ini, kata Ibnu Abbas di dalam tafsir. Kerana dapat doa direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pelajar dapat SPM, mari tak? Mari dapat SPM. Mungkin dalam ni ada hak anak baru lepas SPM kan. Hak straight A ada, hak straight B ada, straight C ada tak? Betul tak? Ada A B C D E. Meraihkan mereka, support mereka. Jangan pula walik mana tu sijik orang panggil keputusan. Lah kena Melaka. Allah. Boleh gitu tu, boleh gini. Mak tak tahu nak kabarkan buat status. Kalau boleh A, siap mak.
Grup mana hok dok kabur lagi ni? Grup mana? Facebook mana? Akaun Facebook mana? Akaun TikTok mana dok tok lagi? Keputusan nak. Hak tok cemerlang sekat terus. Musnyak dah duduk rumah dah, awak dah tahu dah. Mungkin Singapura kerja. Pergi Singapura kerja. Gaji besar ni tu. Kalau orang tanya mana Singapura kerja, PSPN Singapura. Tak. Kita ni macam-macam. Tuan-tuan tahu tak? Kadang-kadang anak-anak yang tidak cemerlang dalam pendidikan inilah hak duduk dekat dengan mak ayah siapa tua. Hak duk cemerlang mana? Hak duk kapung start pagi turun subuh sejik, pergi minum air kopi kedai, lepas tu pergi kerja, petang balik tengah molek, tengah hari balik pergi beli makanan kemuk ataupun balik masak beli makanan kemuk. Dah nak kerja makan gaji tak boleh. Tak. Kemudian bila masuk balik kerja kejap, pergi masuk kerja pula. Petang balik rumah. Malam-malam pergi masjid, jaga mak ayah kampung. Hak lain duk jauh, Johor, Selangor, Pahang. Kita duk cerita tu, hak SPA tu sama universiti Nabah City nu. Pergi Mesir, pergi Nilan, pergi Sembilan, pergi Kedah, Kuing. Tak, masuk Uniza, kita duk cerita hak kampung. Hak kampung ada hak mana hak SPA baru ni? Kita ada seorang ada hak SPA. Baru ni tahun ni ada seorang SPA. Tak ada terus SPA, datang boleh kan tak? Tak. Jangan memperkecilkan, kerana kemungkinan dia ni lah orang yang akan bantu kita. Dan balik semula kepada doa Nabi ni, doa kepada cucu dia. Tak, Allahumma faqihu fid din. Kita tak okey, doalah ke cucu kita. Kita ayah, doalah ke anak kita. Kita mak, doa ke anak kita. Tak. Walaupun gagal dalam pendidikan, tetapi dia tidak gagal dalam akhlak. Hari ni orang kadang-kadang molek pendidikan, akademik bagus, akhlak tak ada. Nak bentuk akhlak payah. Musibah yang berlaku hari ni. Jangan cerita tadi saya masa duduk belajar di Indonesia tu. Bila sampai bab ni, saya duduk mikir Terengganu ni ada beberapa bulatan. Kalau laksana huduk, tempat-tempat tu boleh. Tak, rombok batu nang, rombok ladang. Comel sangat situ. Bawa batu lepo. Kita hak tukang buat ni boleh pahala. Sebab apa? Sebab kita laksana apa yang disuruh. Tak, orang yang dikenakan tu Allah ampun dosa di atas muka bumi dan tidak dikenakan lagi di akhirat. Sebab apa? Sebab dia kena. Dia kena dah. Adapun kalau dia lari dalam hukum, tak perlu kejar. Tak perlu kejar. Kejar pula ni. Boleh pakat kejar. Keselamatan pakat kejar pula. Hak waliwat tadi hak ada nikah tu. Dia lari, cucu lari. Boleh buka tali. Dia lari, jangan kejar. Lepas tanggungjawab sebagai pemimpin dan dia tidak terlepas hukuman di hari akhirat. Ni cara undang-undang yang dilaksanakan oleh Islam. Sebab apa kena buat? Siapa kena ikat tengah padang, kena lepas batu, kena tanam separuh badan tinggal kepala saja. Sebab apa perkara tu? Tuan-tuan, hikmah dia apa? Hikmah dia boleh banteras maksiat-maksiat yang ada. Allah akan campak rasa takut dalam hati. Allah akan campak dalam hati. Yang pertama malu, yang kedua boleh sakit. Tak? Yang kedua boleh sakit, kena lepas batu, bukan kena meleh. Lepas batu. Buat hari batu besar ni, hak 5-6 kilo sutil. Lepas. Tak? Ataupun plastik. Sakit kalau kata dia kena sepetang contoh, ataupun sehari dah lambat mati kena lepas batu ni. Duduk 2 hari kena lepas batu tak? Katakan mati 2 hari tu lagi sakit. Jika sekiranya dia lari ataupun dia tidak dikenakan had ke atas orang yang liwat ini, maka dia tidak terlepas daripada lembah-lembah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak terlepas. Mana sakit? Kena lembah neraka dengan kena lepas batu. Hak zahir kita tengok sakitnya dia, sakit. Dah sakitlah pasal langgar hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Tak? Tetapi di sana ada kebaikan dan ada ganjaran yang besar yang Allah nak bagi kepada dia, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah merejam kaum Nabi Lut dengan batu daripada dua langit, dan jika dimandikan orang yang melakukan liwat itu dengan kesemua air di dunia ini, nescaya tidak dapat menghilangkan kotoran, yakni najis pada tubuhnya sehingga mati. Kotornya orang melakukan liwat apabila dia dimandikan dengan apa? Dengan air, selautan air yang ada atas muka bumi ni, lalu tidak pernah suci daripada kekotoran. Tuan-tuan, anjing mughallazah, najis yang paling besar sekali, paling berat sekali, dalam bab fardu ain, apabila dah disamak, dibasuh dengan air tanah, berapa kali air tanah? Liwat, apa panggil, samak, berapa kali? Air tanah sekali air tanah. Air bersih berapa kali? 7 kali ke apa? 8. Mulut tak pukul berapa kali? Nak sebut tu apa? 6. Tambah 1 dengan air apa? Air tanah. Bersih dah, boleh semayang, boleh pakai baju dah. Tetapi orang yang melakukan liwat, Allah Subhanahu wa taala tidak membersihkan dia walaupun basuh dia ni dengan air yang ada di atas muka bumi ni. Siapa sebut benda ni? Siapa kata? Qala Ibn Abbas. Ibn Abbas yang menyatakan. Kuat tak dalil ni? Kuat. Saya sebut gini sebab orang lain ni nak dalil, nak ngaji nak dalil. Ingat nombor 2. Tak, mari minggu depan tanya pula dah ingat dah. Bak tubik tu cari lipat. Dah ingat benda. Cari lipat sehadah cari lipat. Balik rumah kuci pula tinggal beg duit pula dah ingat tak mana. Hak dalil duk belajar sejik dia dah ingat dah. Ibnu Abbas kata, dan kaedah melaksanakan hak tadi pun yang kita sebut tadi, letak dia di tengah tempat lalu didontarkan batu, itu adalah apa yang disebut oleh Ibnu Abbas. Apabila Ibnu Abbas sebut, maka siapa yang sebut? Sahabah Rasulullah. Qaulus sahabah. Ini dalil, bentuk-bentuk dalil. Huraian daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila lelaki berzina, yakni sesama lelaki, dipanggil zina juga liwat ni, tetapi nama hak sama. Jumpa lelaki ni, tak, guana gamak je selera tak tahulah. Tengok orang puan seksi pun tak rasa nak. Dia tengok hak lelaki juga nak. Tak. Kemudian sesama lelaki, arasy bergegar dan semua malaikat berpegang pada tiang arasy serta membaca surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sehingga hilang gegaran arasy itu. Bila berlaku, pengarang sebut kepada kita. Siapa pengarang? Saya sebut lagi. Pengarang siapa? Pengarang ni adalah Haji Abdullah bin Ibnu Mubin Asy-Syafi'i, yang bermazhab Syafi'i. Ni pengarang. Disebut dia mari ni apa yang diambil daripada kitab-kitab besar. Disebut apabila lelaki yang berzina, yakni lelaki bertemu dengan lelaki, arasy bergegar dan semua malaikat berpegang pada tiang arasy serta membaca surah Al-Ikhlas, sehinggalah hilang gegaran arasy Tuhannya. Ini akibat orang yang melakukan liwat. Tuan-tuan, kalau kita tengok dalil, hujah-hujah yang ulama buat mari dalam kitab ini, benar sabah dak Palu yang berlaku hari tu di Indonesia tu, Palu kan, yang berlaku, yang dimakan bumi, rumah-rumah dimakan bumi, laut
muntahkan isinya, layak tak berlaku? Layak tak berlaku? Layak tak berlaku dengan apa yang disebut ni? Maka layaklah berlaku betapa besarnya kerosakan dan kemungkaran, besarnya kemurkaan yang Allah Subhanahu wa taala murka ke atas pelaku-pelaku maksiat, iaitu liwat ini. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 golongan akan diseksa dengan seksaan yang amat pedih. Dalam bab yang kelima ni, ulama wa mai ke kita 7 golongan. 7 golongan yang akan mendapat seksaan yang pedih. Tuan-tuan, sebab apa pedih? Cuba kita balik, ataupun sekarang lah, kita cekik kulit kita. Sakit ini berada di kulit. Berada di kulit. Kerana tu di antara kitab-kitab sebut, apa yang disebut oleh ulama dan disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala apabila nak membinasakan, nak balas pelaku-pelaku maksiat ini, Allah Subhanahu wa taala akan besarkan orang tu. Isyak dah. Isyak dah. Sikit dia. Sebab saya tengok Jan ni, dak siapa-siapa lagi lah kening. Bahaya Jan ni. Jan bahasa Arab dah. Orang-orang ni pada cakap Arab belaka ni. Ni hok depan ni, hok belakang nak apa? Wahai isnani salasah ni. Sikit lagi. Kat mana cerita dia dah? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, saya dah ingat cerita ni. Saya sebut apa tadi? Orang yang terima azab. Okey, balik. Alhamdulillah. Orang yang terima azab ni Allah besarkan. Sebab apa? Sebab Allah nak suruh bagi azab ni kena setiap ruang-ruang rongga kita ni. Kulit-kulit kita ni, lagi besar kita, lagi banyak kita kena seksa. Begitulah akan dikena seksaan pada ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Last ni hadis sebut, ada 7 golongan akan diseksa dengan seksaan yang amat pedih. Yang pertama pelaku dan kedua yang sanggup diperlakukan. Pelaku macam mana? Liwat ni orang kata dia wasik kat belakang tau. Okey, gomor gitu. Gomor gini liwat ke? Minta maaf saya buat contoh. Liwat tau, gomor gini. Dak liwat. Tu perang. Yang masukkan ikut belakang tu, yang pertama yang melaksanakan, yang pelaku. Yang kedua yang sanggup diperlakukan. Mana hok sanggup dia panggil. Saya sanggup. Kena juga. Yang kedua iaitu pasangan liwat. Ketiga, orang yang berzina dengan perempuan. Orang yang berzina dengan perempuan pada duburnya. Keempat, berzina dengan binatang. Hari tengok ayam kok comel sungguh ayam ni. Allahu akbar. Tengok ayam duk beli ayam, duk main ayam mahal. 5,000 sekor, 7,000 sekor. Tak. Allah tanding tengok comel sungguh ayam ni. Dia bahaya. Kalau lah kena dapat, boleh ke orang ni ada saksi, dijatuh hukuman sama. Dan seksaan dia sama. Yang kelima, hak saya dengar kambing. Kambing. Mampu kambing. Allahu akbar. Kelima, berzina dengan perempuan dan anaknya. Dia zina dengan anak dia. Pernah berlaku, masuk dalam berita, dalam paper. Kemudian keenam, orang yang berzina dengan perempuan yang sudah bersuami, duduk sama dengan isteri orang. Yang ketujuh, orang yang menyakiti orang yang sekampung dengannya, melainkan apabila ia bertaubat. Duduk sekampung, jalan ada, ia tutup. Tak. Duduk sekampung,
Duduk rumah ni orang tengah susah. Orang rumah di belakang-belakang orang susah. Dia pakat buat rumah susah, tak ada jalan orang belakang. Akan dikenakan seksa sebagaimana orang melakukan liwat. Tak? Ni apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, cukup sekadar tu pada malam ni. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan di atas pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan kita ingat apa yang kita belajar pada malam ni dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.